Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bertemu semula untuk berkongsi apa juga ilmu yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus jin, ya. Dan jangan lupa sebelum meneruskan untuk menonton siaran ni, subscribe, like and share untuk memberi sokongan kepada saya untuk meneruskan lagi channel ni dengan info-info yang terbaru, ya. Okey. Baik, kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu syaitan dirantai di bulan Ramadan. Di dalam sepanjang sejarah perjalanan rawatan gangguan jin, soalan seperti ini banyak yang saya terima, ya, banyak. Dan untuk apa mereka tanya soalan begini ialah selalunya, ya, mereka pelik. Kadang-kadang tu semasa bulan Ramadan pun masih ada lagi kes-kes gangguan makhluk halus jin, ya. Kadang-kadang tu yang sampai hardcore, ganas, ya, masih ganas pada bulan Ramadan pun ada juga, ya. Dan di setiap kes-kes yang begitu, pada sesiapa yang menghadapi masalah seperti yang demikian, ianya akan menjadi soalan, dia akan menjadi soalan, iaitu kenapa, pada bulan Ramadan masih terdapat lagi kes-kes gangguan jin yang ganas begini. Jadi pada bulan Ramadan ni sebenarnya, ya, dalam hadis pun ada yang menyebutkan, ya, dan ada ulama berbeza-beza pendapat, ya. Dan antara situasi suasana di bulan Ramadan ni, kadang-kadang masyarakat dia timbul suatu sikap yang berbeza daripada bulan yang sebelum atau selain daripada Ramadan, ya. Jadi kemungkinan, keberanian tu memuncak. Keberanian tu menjadi di luar daripada kebiasaan. Jadi itulah, orang tu ada kadang-kadang dicabar, ya, pada bulan Ramadan. Kata contoh, ya, okey, saya bagi awak 1,000. Saya nak awak jalan daripada kawasan kubur ni sampai ke hujung kubur sana tu, kan, seorang-seorang. Pada bulan Ramadan, baik, okey, boleh, tak ada masalah. Ambil 1,000, jalan pergi, zup, patah balik, kan, boleh, tak ada masalah. Tapi bila selesai bulan Ramadan, bila selesai bulan Ramadan, dia dah jadi terbalik, dia jadi terbalik. Sebab apa? Kalau masa tu, ya, andai mereka dicabar, mereka akan jawab apa? Kalau masa sekarang ni kamu bagi 5,000 kat saya pun saya tak nak pergi. Macam tu, kan. Bagi 5,000 pun saya tak nak pergi. Saya berani nak cabar pada bulan Ramadan aja. Sebab apa? Bulan Ramadan tu pada mereka syaitan dirantai, diikat, dibelenggu. Jadi keberanian manusia tu muncul secara luar biasa, macam tu, kan. Jadi begitulah. Selain pada bulan Ramadan, janganlah nak cabar-cabar. Pantang dicabar, 5,000 pun tak nak ambil. Kan? Macam tu. Jadi itulah sebab, kerana apa? Kerana minda kita, minda masyarakat orang Melayu ni, ya, atau masyarakat Malaysia ni telah dibentuk dengan ketakutan yang berlebihan atau melampau terhadap golongan jin, ya. Dekat situ lah puncanya kita ni jadi ketakutan tu melebihi pada yang sepatutnya, ya. Dan semasa di bulan Ramadan ni sebenarnya, ya, kebiasaannya lah, ya, menjadi majoriti kehidupan manusia, ya.
telah terbentuk secara semula jadi untuk beribadah kepada Allah. Bila bulan masuk bulan Ramadan ni, memang manusia umat Islam ni biasanya akan semula jadi dia terbentuk supaya tunduk masa tu, beribadah kepada Allah. Segala amal apa semua tu memang berlebihan pada bulan Ramadan kepada Allah tu berlebihan. Kesan dari itulah sebenarnya telah membentuk satu tenaga atau aura, iaitu itulah rahmat Allah. Tenaga tu, aura ke apa, itulah rahmat Allah pada bulan Ramadan tu. Itulah sebabnya jadi itulah maksud sebenarnya syaitan dirantai atau dibelenggu pada bulan Ramadan. Maksudnya yalah, syaitan dirantai, dibelenggu pada bulan Ramadan. Itulah sebenarnya yang bagi saya lah. Bukanlah dia seperti anggapan sebagai kita manusia biasa, bila dirantai atau dibelenggu, kita ni anggap syaitan tu telah diikat, mungkin dibelenggu, rantai satu badan tak bergerak gitu-gitu mungkin kan. Jadi bagi kita pun tak logik jugalah kalau kita anggap begitu. Bagi saya minta maaf, ini pendapat saya. Pendapat saya yang orang kata pemikiran yang pemikiran yang orang awam aja. Kita bukan jenis kasyaf ke apa, bukan. Kita jenis orang biasa, orang awam. Jadi kita akan mengandaikan mungkin syaitan tu nak makan juga. Syaitan tu ialah jin. Jin ni ialah makhluk Allah, ada perasaan lapar, mungkin sedih, marah, semua sama. Jadi tak mungkin dia pun rasa lapar juga, nak makan. Andainya dah terikat di rantai apa semua tu, boleh bayangkan tak macam ni dia tak makan, dia tak minum kan. Itu pemikiran kita yang biasa-biasa ni. Jadi bagi saya lah maksud dirantai tu ialah lemah sebenarnya. Lemah pada bulan Ramadan disebabkan oleh kebajikan ataupun amal ibadah kita umat manusia pada bulan Ramadan. Bukan kita kata satu Malaysia je yang beribadah masa bulan Ramadan tu. Bukan satu Malaysia je, bukan jiran-jiran sebelah-sebelah Malaysia je beribadah, tidak, satu dunia. Satu bumi ni. Semua beribadah kepada manusia. Jadi pada bulan Ramadan tu ialah bulan keberkatan, bulan yang penuh nikmat kepada kita yang mengumpul berlumba-lumba mengumpul pahala pada waktu tu. Jadi itulah yang membuatkan syaitan ni sangat lemah, seperti dibelenggu, dirantai begitu. Jadi dalam pada tentang belenggu syaitan dibelenggu ni, memang dalam golongan ulama juga ada berbeza pendapat. Ada yang memang diterima bulat-bulat syaitan diikat, ditambat macam tu dan ada juga mengatakan berpendapat syaitan yang ganas saja yang diikat, yang dirantai dan yang sependapat dengan saya lah sependapat dengan dia kan, bukan dia pendapat dengan saya. Saya sependapat dengan seorang ni ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya punya pendapat, saya tengok cek balik kat pendapat ulama ni, memang punya ada yang lebih kurang sama dengan pendapat itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia sangat sama dengan saya, sangat sama dengan pendapat dia iaitu bila manusia ni beribadah secara berganda-ganda pada bulan Ramadan, itu menyebabkan syaitan jin ni semua lemah, tidak dapat mengganggu manusia pada bulan Ramadan. Dan jika dahulu kita lihat semula, jika dahulu setahun sekali kita umat manusia dan sekalian alam ni, kita umat manusia dan sekalian alam ni akan dirawat atau dipulihkan semula apabila bertemu dengan bulan Ramadan. Kita semua akan dirawat, seolah dirawat semula bila kita bertemu bulan Ramadan. Contoh ialah macam tadi saya cakap, bila bulan Ramadan ni kita akan penuh dengan melakukan amal ibadah,
bersedekah, mengaji, tadarus, qiyamul lail, semualah kita banyak 24 jam satu dunia ni, satu bumi ni kita beribadah semua. Jadi tapi pada masa sekarang ni kita semua dan alam semesta ni dah mula masuk ke fasa lemah. Fasa lemah dan tiada fasa pemulihan. Contoh macam dulu kita ni ada juga fasa lemah, maksudnya selepas Ramadan dan bulan-bulan seterusnya sampai bertemu semula bulan Ramadan, kita dah mungkin cedera sampai bertemu Ramadan semula, kita akan rawat balik diri kita, alam semesta kita ni semua dalam rahmat Allah, berganda-ganda rahmat Allah untuk kita. Sebab apa? Bertemu semula bulan Ramadan. Tapi kita lihat sekarang ni macam mana. Kita lihat sekarang ni macam mana. Kita tiada, bagi saya lah, kita tiada fasa pemulihan untuk rawat semula, untuk stop dulu semua kan. Kita top up balik amal ibadah yang pas pada bulan Ramadan tu berganda-ganda tu kurang. Sebab kita pun boleh nampak sekarang kita boleh nampak dah sekarang dunia dengan isinya semakin lemah, tanpa ada tempoh rehat. Ukhuwah sesama manusia bagi saya pun dah longgar dah. Majlis ilmu pun dah berkurangan. Jemaah kita pun, tembok jemaah kita pun sudah dah tak rapat lagi dah macam dulu, dah bercerai-cerai kan. Semua telah diubah. Solat kita pun, masjid pun dah tak buka kan, sebabkan untuk menjaga SOP kita ni, penjarakan semua. Ada masa masjid boleh dibuka, alhamdulillah bolehlah masuk pada kota yang masjid izinkan untuk jemaah. Dan bila masa tempoh yang pesakit meningkat, langsung lah masjid langsung tak boleh buka. Tu lagi lah teruk lagi. Dan semuanya sekarang segala-galanya telah diubah sedikit demi sedikit. Mula sekarang kita tak perasan lah, tapi nak tengok tak, kita dah setahun dah benda ni kita dah menjalani, dan sekarang tengok dia masih tetap pada situasi yang boleh kata sama lagi lah macam tu. Dan saya cakap jika lebih panjang lagi masa seperti ini terus berlalu, anda akan rasai yang kesannya yang sangat dahsyat. Kita semua ni, kita semua ni akan satu masa nanti kita akan sampai ke satu situasi kesan daripada COVID-19 ni sangat dahsyat, yang tidak terlihat pada masa ni. Mungkin masa ni kita tak nampak lagi ni, walaupun sebenarnya kita dah nampak banyak kesan dia di seluruh dunia ni. Kita dah nampak dah kesan dia, tapi ni tak teruk lagi sebenarnya. Nanti lagi teruk nanti. Tapi yang boleh saya katalah, kita nak tengok pada kesan ni mungkin pada masa 5 tahun akan datang. Pada masa 5 tahun akan datang. Atau lebih awal daripada itu. Atau lebih awal lagi daripada tu. 3 tahun. 5 tahun tu pun tak tahulah macam mana nak cakap kan. 3 tahun ni pun, kalau kata 3 tahun pun kita pun dah perit dah. Lagi 5 tahun kita tak tahu kesan dia depan tu macam mana kan. Pasti akan kesan dia tu pasti akan ada Ini semuanya daripada satu ujian yang Allah dah beri pada kita semua mak manusia kat dunia ni. COVID-19 ni satu penyakit yang telah semua maklum bagaimana cara penularannya dan tersebarnya penyakit ni. Dan kesan kepada manusia, kehidupan manusia, kesan dia dari sudut rohani, jasmani dan kehidupan sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Contoh saya kongsikan pada bila minggu lepas lebih kurang saya masuklah satu mall ni. Mall ni orang kata ni dekat area Kelang ni sangat masyhur lah kata terkenal lah. Jadi kalau dulu tu masuk meriah lah juga. Tapi bila saya pergi baru-baru ni, saya cari barang sikit, lampu dalam shopping komplek tu
pun dah tak berapa terang dah. Maksudnya tak semua lampu dibuka lah. Tak semua lampu dibuka dan orang sangat-sangat kurang. Ya, sangat kurang. Kedai banyak tutup. Banyak tutup. Dan itu tingkat bawah tu, ground floor. Kalau tingkat atas apa? Macam mana agak-agak? Kan? Tu bawah pun dah macam tu. Kalau pergi tingkat atas, logiknya lagi banyak tutup lah. Memang lagi banyak tutup. Kesan dia tu macam sangat-sangat menakutkan tengok. Itu kita baru tengok satu mall, satu shopping complex. Semua tutup, pekerja semua memang tak ada hilang pekerjaan lah. Ramai pekerja yang hilang pekerjaan, sangat ramai. Itu baru satu shopping complex je saya masuk. Saya tak dapat bayangkan semua sebenarnya. Yalah, semua yang terlibat. Jadi sebenarnya kita sekarang ni memang dah fasa, orang kata tu fasa yang sangat-sangat menakutkan. Daripada kehidupan nyata kita ni dah sangat menakutkan. Dan untuk kehidupan fasa, orang kata tu munculnya Dajjal tu ya. Kalau katalah masa ni dia nak keluar, masa ni langkah pertama dia memang dah hampir-hampir nak keluar, memang habis lah kita. Memang ni lah masa dia kalau nak keluar. Kalau kita tengok lah, macam ni pun dah teruk dah. Manusia dah lemah dah. Satu dunia ni manusia lemah. Kat mana? Manusia kat mana yang kuat sekarang? Tak ada. Semua lemah. Kat mana? Semua lemah. Kalau masa ni lah dia nak keluar, memang ni lah masanya. Dajjal tu. Fikirlah bagaimana nasib. Kalau katalah macam mana nasib kita, makhluk manusia ni, kalau jika makhluk Allah bernama Dajjal tu muncul saat ni, atau ini ialah langkah pertama awal, langkah awal permulaan langkah Dajjal muncul, macam mana kita ni jadinya, kan? Pada awal permulaan kemunculannya saja sudah begini kesan dekat dunia ni. Baru awal permulaan kesan dalam dunia ni macam ni dah, begini dah kehidupan kita sekarang. Pekerjaan, kehidupan dah begini, dah berubah habis dah. Lemah semuanya. Macam mana kalau benar-benar lah situasi ni ialah masa untuk Dajjal keluar, dan tempoh itu dah sampai sangat dah, dan kata contoh esok lusa ialah masa Dajjal keluar, macam mana kita? Sebab apa? Memang kalau kita lihat masa ni, memang manusia dah lemah sangat-sangat dah. Dah lemah sangat-sangat. Kekuatan pertahanan dah tak ada. Kalau katalah masa ni dia keluar, macam mana? Kata contoh bukan masa ni dia keluar. Kata contoh lambat lagi 30 tahun lagi, kata contoh macam mana manusia kehidupan macam ni? Lagi teruk masa tu kita. Lagi teruk dah. Saya tak tahu masa tu kita dah macam mana lah. Makan, keluarga, kehidupan, pekerjaan, tak tahu macam mana dah. Apa pun ni perkongsian lah yang kata tu, mungkin mana yang baik kita ambil sebagai pengajaran, Mana yang saya tersilap pendapat tu, daripada kelemahan saya sendiri, dan niat saya hanya kita renung-renung, timbang-timbang untuk kebaikan kita bersama semua, apa yang terbaik buat masa sekarang ni. Jaga diri, jaga keluarga, cuba untuk jaga SOP. Jika itulah buat masa ni yang terbaik untuk kita buat dulu. Buat yang terbaik. Jaga semua. Penjarakan, semua kena jaga. Apa-apa pun, saya doakan semua sahabat-sahabat sihat dan selalu di dalam perlindungan Allah. Kita cuba yang terbaik untuk kehidupan kita semua sekali. Okey, baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Lain dari yang lain.